memberi kesan kepada kita dalam keadaan kita susah. Kalau rakyat sekarang senang, tak apalah. Boleh layan lah nak buat apa ke, nak buat APEC ke, Bapak APEC ke lepas ni, KL Summit ke, Arab ke mana mereka, buatlah. Kan? Kalau ekonomi bagus, sekarang ekonomi susah. Keadaan teruk. Kita kena tumpukan soal ekonomi. Dan soal ekonomi ini paling penting peralihan kuasa. Sebab ini peralihan jawatan Perdana Menteri. Ini bukan soal Mahathir dengan Anwar. Sebab tu Datuk Seri Anwar ni pun saya nak bagi tahu. Kan dia kata saya boleh tunggu. Okeylah, you boleh tunggulah. You sabar tahap dewa. Kita semua bukan dewa. Kita rakyat. Setuju? Kita tak setuju sambung-sambung ni. Dia seorang sambung boleh lah. Sebab ini bukan soal dia. Ini soal Perdana Menteri. Ini soal jawatan Perdana Menteri. Dan jawatan Perdana Menteri ini memberi kesan kepada negara, kepada ekonomi negara. Tunjuk kepada saya laporan ekonomi yang mengatakan peralihan kuasa ini tidak memberi kesan kepada ekonomi. Tunjuk. Beri kesan. Dan sekarang ni pula peralihan ini tidak teratur. Baru semalam dia duk cerita pula pasal Dewan Rakyat pula. Undi Dewan Rakyat. Kepala otak dia. Dia nak marah ni. Sejak bila yang kena kira undi Dewan Rakyat nak jadi Perdana Menteri ni? Dia dah jadi Perdana Menteri 22 tahun. Tambah lagi Tuhan bagi lagi 2 tahun ni. Dia nak tambah lagi sampai 5 tahun lah. Puluh tahun jadi Perdana Menteri. Berapa kali yang dia jadi Perdana Menteri dengan undi Dewan Rakyat ni? Berapa kali? Tak pernah. Dia jadi Perdana Menteri kerana apa? Dia kena berhenti kerana koalisi. Kerana barisan pada dulu masa tu Barisan Nasional. Barisan Nasional mendokong dia sebagai Perdana Menteri. Dia jadi Perdana Menteri. Baru ni dia jadi Perdana Menteri kenapa? Kerana Pakatan Harapan. Koalisi yang menang mendokong dia menjadi Perdana Menteri. Jadilah dia Perdana Menteri. Kalau PH tak setuju dia jadi Perdana Menteri, dia tak jadi Perdana Menteri. Jangan perasan lah. Mana ada kira Dewan Rakyat ni? Mana ada kira ahli parlimen Dewan Rakyat ni? Sekarang tiba-tiba bila orang lain nak jadi Perdana Menteri, ada suruh kira pula. Saya boleh bagi janji, tetap janji, tapi kira pula Dewan Rakyat. Dah mana punya pembelit. Ini pensalah dia tuan. Tak betul. Dan ini memberi apa masalahnya ni sekarang? Ini memberi kesan kepada negara. Sebab apa? Pelabur-pelabur bila tengok kenyataan semalam, apa kesan daripada pelabur? Kalau you ada duit bilion, kalau ada duit 10 juta, kalau ada duit 1 juta, nak masuk Malaysia, tengok kenyataan, mesti you take break mana? Sebab dia ini dah lain macam lah ni. Kan? Siapa nak jadi ni? Jadi tak boleh. Jadi mempermain-mainkan. Soal peralihan itu dipermain-mainkan. Kerana apa? Kerana kuasa. Kerana apa? Kerana kelompok-kelompok elit yang tidak akan mau, tidak akan setuju seorang reformis menjadi Perdana Menteri. Ini saya nak ingatkan semua saudara. Mereka takkan setuju. Kerana apa? Kerana kalau orang itu benar-benar reform, dia akan tentang kelompok-kelompok kroni, elit, mereka yang kaya raya selama ini dengan hasil dan patronage daripada politik. Mereka semua akan lingkup. Mereka tak ada tempat dalam kerajaan reformasi. Kalau betul kerajaan itu reformasi. Sekarang ni belum lagi. Baru CP reformasi ya. Dari segi ekonomi, dari sudut keselamatan, macam tu, SOSMA masih ada. Reformasi apa? Ada yang ditahan sampai beratus hari tanpa bicara. Si tak kira lah diteroris kat tak teroris, si bawa bicara lah. Apa masalahnya? SOSMA tu patut tak ada dalam kerajaan reformasi. Mengapa masih dipertahankan? Saya tak setuju. Bukan saya kata saya nak sokong teroris, tetapi mesti dibicarakan. Setiap manusia itu ada karamah insaniah dia. Ada nilai dia. Dia mesti diberi ruang untuk membela diri dia dalam mahkamah. Kerana dia manusia. Dia bukan binatang. Kita kerajaan reform, kita kena pertahankan karamah insaniah ini. Tak berlaku. Ekonomi, kroni. Ini plus, tambah pula. Tambah tol. Kuranglah sikit 18%. Kita pun tepuk tangan juga. Tapi 20 tahun dia tambah, sampai anak cucu kita bayar lagi. Apa masalah ni? Mengapa yang susah sangat? Kalau kita betul-betul reform, kerajaan reform, pertama apa kita cari? Cari file. Ini plus daripada mula sampai sekarang, mana penyelewengan? Mana rasuah dia?
Siapa buat rasuah? Siapa yang menyeleweng? Kita buka semua fail, letak atas meja, you tak ikut cakap kita masukkan di dalam jel. Kita sumbatkan di dalam jel. Bukan ni dia nak deal dengan kita. Kan? Barulah kita boleh deal. Barulah mereka kena ikut kerajaan. Barulah they follow our terms. But why don't we do that? Sebab apa kita tak buat macam tu? Sebab yang menyamun tu geng dia. Dia 22 tahun dia Perdana Menteri tu. 22 tahun tu geng-geng tu juga rembat. Sekarang masa tengah dia nak lawan Najib tu, dia tak ingat lah. Sekarang dia berhenti, kawan aku ya. Alah, geng kita ada. Tan Sri ni datang, Tan Sri tu datang, Tan Sri tu datang. Kan? Penyamun-penyamun hidup lagi semua datang. Kan? Ya. Sebab itu tergendala. Sebab itu keputusan ekonomi itu tidak benar-benar menampakkan reform. Sebab apa? Kerana dia membawa bersamanya baggage daripada kelompok-kelompok lama. Sebab itu tak berlaku. Jadi Anwar ini dilihat sebagai orang yang akan melakukan reform yang sebenarnya. Sila awak duduk. Ni orang lama hotel ni. Okey. Ya. Jadi dan oleh kerana itulah susahnya mereka nak bagi ruang kepada. Baik, alhamdulillah Pak. Ya. Okey. Kerana itulah susah. Ada orang kata, orang main-mainkan. Kan? Saya memanglah, saya pernah tinggalkan Anwar ni, marah-marah lah. Kan? Tapi bila tengok orang hina dia sampai macam tu, saya tak sanggup. Kan? Apatah lagi timbalan presiden sendiri. Kan? Yang lain-lain pun macam tu. Kan? Calon Perdana Menteri paling lama lah. Tunggu paling lama lah. Kan? Sebab apa dia susah? Sebab apa orang lain senang jadi Perdana Menteri? Apa Abdullah Badawi tu hebat daripada Anwar Ibrahim? Kan? Apa Najib tu hebat daripada Anwar Ibrahim? Kan? Masa dulu kita tahulah yang lama dalam parti dan UMNO berjuang yang lama. Kan? Kita tahulah zaman dulu dengan tim wawasannya mana letak Anwar Ibrahim ni? Banding dengan Najib, banding dengan Abdullah Badawi Najib Perdana Menteri ni. Siapa lebih hebat? Kan? Tapi mereka senang je jadi Perdana Menteri. Kan? Bab Anwar ni susah jadi Perdana Menteri. Sebab apa? Sebab apa? Sebab Anwar ini reformis. Kerana itu mereka takut. Kerana Anwar ini konsisten. Soal melawan ekonomi, soal memperjuangkan orang miskin daripada awal. Dia bangkit sebagai pemimpin daripada demo baling 74. Daripada kesusuhan rakyat. Itu bangkitnya. Dia bukan diangkat daripada kelompok elit oleh Perdana Menteri. Tidak. Daripada bawah. Dia mulakan kerjaya dia cikgu. Bina Yayasan Anda Akademik. Sebuah pusat tuition yang tolong masyarakat sederhana. Yang susah. Ini yang Anwar buat.